أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Selamat malam kepada semua para pendengar. Adakah anda sudah bersedia untuk mendengarkan kisah seram, misteri dan mistik? Mari kita bersama Acap si tukang cerita. Pastikan anda tidak kesorangan kerana anda di dalam Remang 12. Sedikit nota dari penulis. Cerita ini diinspirasikan daripada kisah benar. Tempat nama watak adalah rekaan. Tak ada kena-mengena dengan sesiapa, baik yang hidup ataupun mati. Dan ini adalah kisah legasi Mak Andam Salihah. Hai, Mak Andam Salihah dekat sini. Nak dengarkan cerita Mak Andam Salihah? Jom, mari aku ceritakan pada korang. Ada satu petang ni, hujan lebat dekat kawasan kampung. Aku dah bosan dah. Dah sebulan Ruslan aku biarkan mati mereput dekat bawah. Yang seronoknya, bau busuk tak ada langsung. Syaitan suruhan aku dah jalankan tugas dah. Jangan-jangan dah dilahap. Kesian Ruslan. Aku ketawa kesorangan. Mak mertua aku, si Habibah tu, dah pulang ke rumah dia dah. Entah dengan jantan manalah kali ni yang jadi mangsa dia tu. Dan aku bercadang untuk pulang ke kampung untuk jumpa ibu kandung aku di Batak Rabit, Teluk Intan. Aku dapat tahu ibu ada di rumah makcik aku di situ. Lagipun perjalanan rumah aku ke sana cuma 1 jam je. Tak apalah, dekat je. Dan esoknya, kampung aku ni masih hujan. Jadi aku pun sarunglah kebaya merah dengan kain batik lepas. Kemudian aku pasangkan dengan tali pinggang ke badanku. Aku duduk menghadap wajah aku ni dekat cermin. Sayang, lawa-lawa macam ni masih menjanda. Aku oleskan wajahku dengan Dior Skin Air Flash Spray Foundation kod Cameo. Dan walau wajah aku ni ditanam dengan susuk emas sekalipun, aku harus bersolek dan berhias. Baru lega. Sesudah itu mata aku dihias dengan Tom Ford Eye Color Quad. Kata orang, dari mata turun ke hati. Jadinya solekan mata haruslah menonjol. Kemudian bulu mata aku calit dengan maskara dari Kevin Aucoin, The Expert Mascara in Blood Roses. Sebagai pelengkap tata rias, aku oleskan lipstick Lip Maestro Intense Velvet Color by Giorgio Armani. Aku teramat suka kan pemerah bibir berwarna merah. Terasa berahi dan gairah. Juga aku dapat rasakan sang pria geram melihat aku. Aku tiba di bandar. Aku naik private sapu waktu itu. Dan niat aku nak naik teksi untuk ke rumah makcik. Aku bertemu dengan Rashid. Rashid ni pemandu teksi tau. Dia ni akan jadi mangsa aku kali ni. Dah lama dia cuba nak memikat aku, tapi beberapa kali tak jadi. Tak apa, kali ni aku benarkan.
Sejurus masuk dalam teksi dia, aku segera hembuskan mantra-mantra pukau pada cuping telinga dia. Sepantas kilat Rashid mengangguk dan melihat aku. Mujarab betul lah ilmu pukau aku ajaran Pak Wang Siddiq ni. Rashid pun satu. Jenis yang malas solat, kaki judi, kaki todi macam dia ni, cari si Rashid ni. Memang cepatlah ilmu aku menjadi. Dan sepanjang perjalanan tu aku tidur. Malaslah aku nak melayan si Rashid tu. Tak apa-apa yang diboraknya. Lagipun kan, dia macam bodoh tak bersuara. Kadang-kadang tu aku dengar dia ketawa sendiri tau. Menjadi sungguhlah ilmu ganti bayang aku ni. Yang dia nampak, yang dia berbual tu bukan aku, tapi penamping aku. Bodoh. Boraklah korang sepuas hati. Bodoh punya manusia, senang kena tipu. Itulah, tinggal semayang tu lagi. Nama je Islam, dalam IC je Islam, semua kau tinggal. Bagus. Tiba di perkarangan rumah aku arahkan si Rashid ni bawa turun segala beg pakaian aku. Rashid, bawa turun semua beg-beg aku tu, letak depan tangga tu. Letak sana. Lambatlah kau ni buat kerja. Tadi bukan main layan kita elok, ni nak marah-marah pula. Ujar si Rashid. Kau ni Rashid, benda khayalan dengan realiti pun tak nak beza. Benci aku dengan lelaki macam ni. Dan lepas tu aku suruh dia bawa ke dalam rumah. Lepas tu dia pun start kereta jalan. Sekupang duit pun dia tak minta. Simpanlah duit daun kering tu yang aku bagi awal-awal tadi masa kat bandar tu. Simpan kau, padan muka. Ada duit kau pergi berjudi kan, pergi night club kan. Eloklah tu aku bayar dengan duit daun kering tu. Kelakar betul lah aku tengok lelaki ni. Mak dengan makcik aku menyambut aku dengan baik. Lamanya aku tak jumpa dengan keluarga aku. Aku bercadang nak habiskan masa sebulan 2 lah dekat rumah mak ni. Memandangkan aku dengan Roslan dah berpisah kan. Berpisah ke? Oh, dia dah mampus. Aku yang buat dia jadi macam tu. Alah, lupalah. Sorry. Dan hampir 3 minggu aku di Batak Rabit. Satu hari aku memutuskan nak pergi ke Pasar Teluk Intan. Niat aku nak beli kemenyan putih dan hitam. Lepas tu bunga-bunga lah untuk aku buat pemujaan bajang peliharaan aku ni. Dan tiba dekat sana, mak bagi tahu aku nanti dia akan jumpa di depan kedai menjual santan. Sewaktu aku berjalan sekitar pasar, mata aku ni tertancap pada gerai menjual sayuran ulam. Tiba-tiba aku disapa seseorang. Aku berpaling. Ini anak si Kamisah kan? Saleha kan? Aku angguk. Perlahan aku mendekati gerai tersebut. Ya betul. Awak ni siapa? Aku Hamdan, anak Pak Hamid, Sungai Sumun. Bapa aku berkawan dengan arwah bapa kau, belajar silat sama-sama, ujarnya. Dan aku hanya tersenyum. Sejak daripada hari itu, kami berdua selalu berhubung. Tanya sama hati, pernahkah merindu? Ingat masa lena, apa mimpimu? Hamdan selalu jugalah datang ke rumah aku, hantar sayur ulam dan tempe. Ya, aku sangat gemarkan tempe. Sudah hampir 10 hari berturut dia datang ke rumah aku. Aku tak lakukan apa-apa pun. Entah dia menurut je kata-kata aku ni. Korang nak tahu tak? Mak aku kan sebenarnya tahu tau apa yang aku buat pada Roslan. Tapi kan mak aku tak pernah larang pun. Okey lah, kita sambung cerita. Dipendekkan cerita,
Aku terimalah Hamdan ni sebagai kekasih aku. Aku langsung tak kisah. Tapi aku selidik latar belakang si Hamdan ni. Rupa-rupanya you guys, dia ni mewarisi harta peninggalan bapak dia. Tanah sawah dia je hampir 10 hektar. Itu belum kebun kelapa. Rumah sewa ada 2-3 buah. Wah. Aku dah mula atur strategi. Kita kena cepat. Ada peluang macam ni, jangan kita siakan. Dan malam tu, aku ramukan sihir penunduk. Aku pindahkan ramuan tu dalam lepat pisang. Hamdan ni memanglah sangat suka kuih yang satu ni. Esoknya aku jamu pada dia. Selang beberapa hari, Hamdan ni macam orang bodoh. Duk ikut je cakap aku. Bayangkan, sebelum aku meramu sihir pun dia dengar cakap aku. Lagi-lagi lah kalau aku dah buat ramuan sihir. Korang boleh bayangkan tak macam mana bodohnya dia. Selepas itu perlahan-lahan aku korek rahsia tentang harta pusakanya. Aku dah mula gelap mata dah waktu tu. Langkah pertama, aku suruh Hamdan jual tanah kebun kelapanya kepada aku. Dan korang tahu tak? Aku tak keluar 1 sen pun. Hamdan yang ke pejabat tanah nak uruskan segala dokumen. Mudah betul. Semudah ABC. Tanah kebun kelapanya kini menjadi milik aku. Kemudian aku terdengar cakap-cakap orang kampung tentang hubungan aku dengan Hamdan. Kata Hamdan, heboh di pasar ni berbual hal kami. Hal yang buruk-buruk katanya. Aku ketat bibir. Kemudian aku arahkan si Hamdan ni bagi tahu aku siapa yang bermulut lancang tu. Lalu Hamdan pun mengadulah kepada aku. Banyak perkara dia adukan kepada aku. Tentang yang dia selalu dibuli oleh kawan kat pasar, selalu kena ejek dan macam-macam lah. Dan untuk pengetahuan kalian semua, Hamdan ni bila dia cakap, dia gagap. Hal ni yang jadi bahan ketawa kawan-kawan dia. Mereka gelar si Hamdan ni Hamdan gap-gap. Hamdan gap-gap. Aku pun dah ikut gagap dah. Okey. Dia sambung cerita. Sebagai balasan, kerana dia beri aku tanah, aku hapuskan satu persatu kawan si Hamdan ni. Bermula dengan Dahlan. Aku datang ke rumah dia malam hari. Aku bacakan mentera. Kemudian aku tiupkan ibu santau busung pada Dahlan dan juga isteri dia. Malam itu saja, hampir 10 buah rumah aku kirimkan santau. Semuanya kawan si Hamdan. Kelakar you all. Kelakar sungguh. Malam tu kan macam orkestra tau. Sana sini orang menjerit. Suka. Padan muka dia orang. Masing-masing perutnya pecah terburai. Mulut korang ajar kan? Macam tu je ubat dia. Kampung Sungai Sumun waktu itu gempar dengan peristiwa orang mati perut pecah terburai. Hamdan tanya aku tentang hal ni, tapi aku menidakkannya. Kata Hamdan lagi, dia ngeri melihat mayat Dahlan. Mata putih dia kelihatan, perut dia terbelah dua, isi perut dia umpama ditarik keluar. Dan sejak hari itu kehidupan Hamdan bertambah ceria. Perniagaannya laris, tempenya masyhur serata perak. Saingan perniagaannya pula semua aku santau. Aku hantar pelesit, aku hantar bajang peliharaan aku untuk buat kacau bilau. Hamdan tanya aku tentang beberapa ilmu iblis kepada aku. Jadi, aku wariskan ilmu gerun rimau pada dia. Ilmu gerun rimau ni si pengamalnya akan diguruni musuh, kawan dan selagi makhluk bergelar manusia. Oleh itu, aku perturunkan taring harimau jantan mati berangan kepada Hamdan. Tapi, dia perlu mengikut beberapa pantang larang ni. Pertama, tak boleh ambil wuduk. Kedua, tak boleh jejak kaki ke masjid atau surau. 3, tak boleh makan pulut. Keempat,
tak boleh berkawan dengan keturunan Laksmana Bentan. Orang yang nama dia pangkal dia Megat-Megat tu, tu semua Laksmana Bentan punya keturunan lah tu. Dan yang terakhir, yang kelima ni, perlu mandi sebelum subuh. Okey? Aku dah takutkan Hamdan supaya jangan dilanggar pantang ini. Selama sebulan tu aku tengok dia amalkan amalan ilmu gerun rimau ni. Okey lah. Memang semua orang tunduk dengan dia. Cuma satu yang aku tak boleh nak baiki. Dia punya gagap tu. Malu benar kalau keluar dengan dia ni. Hata koma. Aku rela dia diam lah dari dia berbicara. Sebagai balasan, aku minta 5 buah rumah sewanya yang terletak di Kampung Gajah. Aku mohon supaya nama aku di dalam geran. Semuanya diturutkan oleh Hamdan. Aku tak mahu wang tunai, kerana nanti yelah cepat habis kan, beli tu beli ni kan. Aku nak aset. Aset boleh dibiak jadi pelaburan yang menguntungkan. Bila dikira hampir 3 bulan aku di Batak Rabit. Rumah Roslan tu entah apalah ceritanya. Biarlah. Rumah tu geran dia atas nama aku juga. Kalau aku nak jual pun bila-bila masa pun aku tak kisah. Mak ada bagi tahu kepada aku supaya berguru dengan beberapa guru santau. Mak aku pun sama naik. Aku angguk je lah tak nak setuju. Dan disebabkan itu aku berkelana ke Pantai Remis dan Guping. Mak yang beritahu tempat yang 2 ni ada orang yang hebat meramu santau. Aku masih muda dan aku masih tidak ampuh meramu santau. Kadang-kadang tu santau yang aku ramu ni tak jitu dan padu. Sekadar perut meletup, perut terburai. Tak berapa best lah. Aku nak yang lagi dahsyat dari tu. Mungkin lintah keluar ke, lipan bara merangkak keluar ke, ataupun ada gajah keluar daripada perut ke. Bergurau pula. Lalu aku berkelana lah di 2 tempat itu hampir seminggu. Selepas berguru, nak saja aku bunuh kedua-dua guru aku ni. Tapi syaratnya aku kena masak dulu ilmu santau tu. Maksudnya aku kena mahir lah cara-cara meramu, dan ilmu aku tu makin lama makin matang kan. Agak tak berbaloi lah kalau aku bunuh mereka berdua ni sekarang kan. Nanti-nantilah aku bunuh 2 keparat ni. Guys, sedar tak sedar, lengkaplah 5 bulan aku di Batak Rabit. Mak aku ni sibuk niaga dengan makcik aku ni dekat bandar Teluk Intan. Jadi aku bercadang lah nak segera pulang ke Kelang, rumah si Roslan dah hanat tu. Tapi hajat aku terbantut. Hamdan minta tolong aku andamkan anak saudara dia. Hamdan ni duda anak 5, tapi semua anaknya dah berumah tangga. Isteri dia mati bersalin. Tapi mula-mula tu kan aku malas tau. Bila aku lihat lambaian sawah padi ni, membuatkan aku tertarik. Teringin rasanya nak mempunyai relung sawah. Aku setuju. Walaupun anak saudaranya dah ada pelamin dari butik yang lain, tugas mengandam dan menyolek tu urusan aku. Daripada tapak sirih, hiasan hantaran serta solekan, ada bidang kerja aku ketika itu. Aku sebenarnya tertarik dengan bakal suami anak saudara Hamdan ni. Segak orangnya, kerja dekat pejabat menteri besar. Aku mula mainkan peranan. Aku sihirkan pandangannya. Satu malam, aku goda bakal suami anak saudara Hamdan kat rumah dia. Akhirnya, kami berdua terlanjur. Dah lama aku tak disentuh. Terasa nikmat malam itu. Masih terasa hingga kini. Perkara itu disembunyikan. Yelah kan, malu besar nanti kalau bakal pengantin buat hal. Sehari selepas mereka bernikah, aku hasut anak saudara Hamdan. Dik, orang lelaki zaman sekarang ni, kita kena ikat.
takkan nak harap cinta dengan sayang je. Suami awak tu ada rupa, kerja dia pun baik. Awak tu suri rumah, duduk kat rumah je. Nanti dah beranak pinak, silap-silap dia tak tengok kau. Aku mengasut. Tapi macam biasa, dia tak akan terus termakan umpan. Selang beberapa hari, anak saudara Hamdan datang pada aku. Dia mohonlah supaya diberi tunjuk ajar untuk kawal lelaki dia. Aku senyum. Pelanduk dah masuk jerat. Mudah je. Aku ajarkan anak saudara Hamdan tu ilmu nasi tangas. Ilmu yang sangat mudah dan ampuh untuk tundukkan sang pria. Pria terhebat. Konon pria terhebat. Cumanya salah satu syaratnya agak berat lah. Dia cuma kena dapatkan aku kepala orang lelaki yang meninggal. Tak kisah cara mati dia macam mana. Apa agama sekalipun aku tak kisah. Yang penting dia sendiri kena gali dan penggal kepala mayat tu, seperti yang aku jangkakan. Anak saudara Hamdan ni setuju Dan setelah aku ajar dan diberi makan nasi tangas hingga cukup kitarannya 10 kali, ternyata suaminya hanya melihat isterinya je. Oh ya, pasal Hamdan, aku dah puas dah kikis harta pusaka dia ni. Jadinya aku nak elakkan perkara takdir ini berlaku. Perlahan-lahan aku menghembus sihir pembenci kepada dia, biar dia benci dan lupakan aku. Berapa bulan lepas tu kan, you all nak tahu tak, Hamdan ni mati kemalangan tau. Kita dia terbabas masuk tali air. Yelah, lepas beberapa bulan lah aku hembuskan sihir pembenci ni pada dia. Alah, isiannya si Hamdan gagap tu. Dan sudah tiba waktunya aku ke tempat lain. Aku kurang berbual dengan mak dan makcik. Dah puas kami berborak waktu awal aku datang. Mak dan makcik sibuk cari duit. Cumanya mak ada kata kepada aku, carilah ilmu yang lain pula. Aku senyum je. Makcik bagi tahu aku supaya aku menghala ke Johor. Aku sedikit terkejut. Jauh, tapi macam ada hasil yang lumayan. Dan ibu santau ni aku kena lepaskan juga. Tak bolehlah aku kemam lama-lama. Badan aku juga yang naik bisa nanti kan. Mungkin aku boleh lepaskan dekat sana. Sebelum berangkat, sempat jugalah aku ambil kereta Proton Saga berwarna biru kepunyaan Hamdan. Hamdan, aku takkan lupakan kau. Riwayat kau pun dah habis. Menderita kau kan. Mati pula. Kelakar betul lah Hamdan ni. Baiklah, teruskan ceritaku. Makcik berikan aku setebis kertas, tertulis alamat tempat yang perlu aku tuju. Ni laki bini dia tukang urut tau. Kau tak ada ilmu urut kan? Takkanlah nak mengandam je. Ilmu bidan dan penanggal kau tak kuasai lagi. Lagipun aku dah telefon dia orang dah. Dia orang tahu kau dah datang. Senda makcik. Aku cuma tersenyum. Di kertas itu tertulis alamatnya di kawasan Benut, Pontian. Perjalanan selama 8 jam amatlah memenatkan. Sepanjang itu juga sempat aku melepaskan beberapa santau angin di beberapa buah gerai. Dan akhirnya aku tiba di perkarangan rumah Ali dan Ani. Setelah aku bertanyakan beberapa orang kampung lokasi rumah mereka berdua ni. Aku ada berhubung dengan telefon sebelum ketibaan aku tu. Tapi ketika itu aku bercakap dengan Ernie. Katanya ipar si Ali. Entahlah, tak tahulah. Jadi aku pun turunlah dari kereta. Kebaya ketat aku ni aku sarung dan aku berkemaskan. Dari atas beranda ada 2 susuk tubuh, seorang lelaki dan seorang wanita. Dan aku dapat rasakan yang itu Ani, isteri kepada Ali. Aku dipelawa naik dan disambut mesra. Aku cuma tersenyum dan diam. Lalu aku perkenalkan diri aku. Aku sempatlah mengerling ke arah lelaki yang bernama Ali tu. Terbeliak mata dia tengok aku. Belakang tengkuk aku juga terasa panas.
Ini bukan sebarang orang ni. Ini kalau aku tiup, aku punya ilmu ni mau tak jadi ni. Tak apalah. Aku dijemput masuk. Dan benar telahan aku. Ini adalah Ani, isteri kepada tuan rumah, iaitu Ali. Yang dekat luar tu suami saya, yang tadi yang puan nampak tu suami saya, Ali. Ujar si Ani kepada aku. Puan ni datang nak berurut kan? Kemudian nak belajar sikit-sikit Boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah saya cuba. Saya boleh ajar. InsyaAllah. Aku senyum. Sejurus itu dari luar daun pintu, aku lihat Ali berdiri memandang aku dengan mata yang buntang. Tangan dia, aku nampak dia genggam tau. Mungkin dia marah pada aku. Entah. Tapi kalau nak try, marilah Ali. Kau tunggu. Selepas aku tamatkan riwayat isteri kau ni, aku habiskan riwayat kau pula, Ali. Tunggu. Kau silap orang, Ali. Kau ingat aku ni siapa? Kau nak tenung-tenung macam tu? Aku Mak Andam Salihah lah.